Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kaif halukum? Apa khabar semua murid-murid tahun 6 Firdaus, 6 Adnin, 6 Khuldi, 6 Naim dan 6 Salam. Lama cuti insya-Allah. Bahasa Arab kita akan ulang tajuk mubtada' dan khabar. Sebelum cuti, sebelum peperiksaan UP1 kita dah belajar tajuk al-mubtada'. Dan kalau ikutkan, selepas cuti kita akan sambung tajuk Al-Khabar. Jadi saya akan ulang serba sedikit tajuk Al-Mubtada' dan kita akan masuk tajuk Al-Khabar. Al-Mubtada' dan Al-Khabar. Al-Mubtada' ni dia adalah ismun marfu'un yaqa'u fi bidayatil jumlah. Khabar dia adalah ismun marfu'un yukammilu makna al-mubtada'. Terjemahan ni, ta'arif ni antum boleh tengok dekat dalam buku Nata Mumtaz. Dalam buku teks tak ada. Baik, mubtada' dia adalah ismun marfu'un. Khabar dia juga adalah ismun marfu'un. Kena ingat, bila sebut mubtada' dia terletak di awal ayat. Mubtada' terletak di awal ayat. Khabar biasanya terletak selepas mubtada'. Khabar biasanya terletak selepas mubtada'. Okey, contoh ayat. Contoh ayat yang ada mubtada' dan ada khabar. Contohnya di gambar asadun. Okey. Al-asadu qawiyun. Al-asadu qawiyun. Yang mana mubtada', yang mana khabar? Kena ingat, mubtada' terletak di awal ayat. Jadi yang mana terletak di awal ayat? Al-asadu atau qawiyun? Al-asadu. Dia adalah al-mubtada' kerana apa? Di awal ayat. Jadi qawiyun sebagai khabar. Kerana apa khabar? Kerana khabar biasanya terletak selepas mubtada'. Jadi ini mubtada', maka selepas mubtada' dia adalah khabar. Ini cara mudah untuk kenal mubtada' khabar bagi silibus darjah 6. Jadi khabar kerana apa? Dia terletak selepas. Okey. Ini secara ringkasnya. Kalau dua perkataan, macam mana kalau ada tiga perkataan? Contohnya, khurtumul fili tawilun. Ada tiga perkataan. Yang mana mubtada', yang mana khabar. Baik. Nak jawab persoalan ini, kita kena tahu mubtada' dekat atas ni adalah benda yang kita nak cerita. Khabar pula sifat atau ciri-ciri yang ada pada benda tersebut. Contoh, khurtumul fil tawilun. Saya bagi terjemahan khurtum belalai, fil gajah, tawilun panjang. Belalai gajah panjang. Dalam ayat ni kita nak cerita pasal apa? Pasal belalai atau gajah atau panjang? Okey, kita nak cerita pasal belalai gajah. Belalai gajah. Kita nak cerita pasal belalai gajah. Benda yang kita nak cerita, kita sebut sebagai mubtada'. Jadi ini kita nak cerita benda ni. Jadi khurtumul fil, benda yang kita nak cerita, inilah dia kita namakan sebagai mubtada'. Tawilun, panjang. Ini ciri-ciri kepada belalai gajah. Tawilun, panjang. Ciri-ciri atau sifatnya belalai gajah. Maka ini kita sebut sebagai ni tadi,
sifat atau ciri-ciri. Itulah kita sebut sebagai khabar. Jadi kalau ada dua perkataan, yang di awal mubtada', yang nombor dua khabar. Kalau ada tiga perkataan, nombor satu dan nombor dua mubtada', perkataan nombor tiga adalah khabar. Macam mana kalau ada empat perkataan? Contoh empat perkataan. Al-qittu naimun tahta al-kursi. Kucing tidur bawah kerusi. Nah, yang mana mubtada'? Kita nak cerita pasal apa? Mubtada' tadi adalah mubtada' benda yang kita nak cerita. Dalam ayat ni kita nak cerita pasal apa? Cerita pasal kucing. Jadi kucing dekat sini adalah mubtada'. Kenapa dan kucing tadi tu? Naimun, tidur. Maka ini adalah khabar. Jadi rumusan mudahnya, kalau dua perkataan, mubtada' nombor satu, khabar nombor dua. Kalau ada tiga perkataan, mubtada' nombor satu dan dua, khabar nombor tiga. Perkataan nombor tiga. 1, 2, 3. Kalau ada empat perkataan dan lebih, maka mubtada' perkataan nombor satu, khabar perkataan nombor dua. Yang lain, biarkan. Okey. Itu berkenaan dengan kenal pasti yang mana mubtada', yang mana khabar.